Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 21 Disember bersama saya Nusila Talaha. Sarawak merekodkan 3 kes baru positif COVID-19 semalam, iaitu 2 di Kuching dan 1 kes di Lubuk Antu, menjadikan jumlah keseluruhan kes di negeri ini meningkat kepada 1,090 kes. Menurut kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, 1 kes di Kuching merupakan kes jangkitan tempatan, menjadikan daerah Kuching bertukar daripada status hijau kepada kuning. Kes 1089 merupakan seorang lelaki warga tempatan yang menjalani saringan COVID-19 di salah sebuah fasiliti kesihatan swasta pada 19 Disember bagi tujuan menemani isteri yang bakal bersalin, dan keputusan pada hari yang sama mendapati kes adalah positif. Sementara itu, kes 1090 merupakan seorang lelaki warga negara Sweden yang menjalani saringan COVID-19 sebagai individu yang baru balik dari luar negara. Manakala kes positif di Lubuk Antu adalah kes ke-1088 merupakan seorang perempuan warga negara Indonesia yang menjalani saringan COVID-19 selepas ditahan oleh pihak berkuasa di sempadan Ensawang. Kes disyaki masuk ke Sarawak secara haram melalui jalan tikus di Tebeduk pada 30 November lepas. Selepas ditangkap, kes ditempatkan di Ibu Pejabat Polis Daerah Lubuk Antu, kemudian menjalani saringan COVID-19 pada 18 Disember dan keputusan ujian pada 19 Disember mendapati kes adalah positif. Peruntukan sebanyak RM105,000 telah diluluskan untuk 21 keluarga di kawasan Sungai Mumbu, Ibau dekat Kapit bagi tujuan membina sebuah rumah panjang baharu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna yang juga Ahli Parlimen Kapit, Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, ia adalah tambahan kepada peruntukan diberikan Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Goram, Jefferson Jamit bagi tujuan yang sama. Menurut Datuk Seri Alexander, keputusan membina rumah panjang yang dinamakan Emperan Pedalai Mansau di kawasan tersebut merupakan keputusan yang tepat memandang ia mempunyai potensi ekonomi. Ini kerana lokasi tapak rumah yang terletak kira-kira 20 km dari Bandar Kapit itu mempunyai akses jalan perhubungan yang baik, iaitu di tepi jalan utama Kapit Song. Kawasan itu juga dikelilingi sumber flora dan fauna yang mempunyai potensi luas untuk dijadikan produk ekopelancongan. Beliau menyatakan demikian selepas melawat tapak pembinaan rumah panjang tersebut di Kapit. Datuk Seri Alexander berkata, penyambungan bekalan utiliti akan dilakukan secara berperingkat selepas rumah panjang tersebut siap sepenuhnya. Manakala untuk bekalan air, ia akan mengambil sedikit masa kerana perancangan kini sedang dibuat untuk menyambungkan saluran paip besar daripada Kapit ke kawasan tersebut. Sebagai langkah sementara, penduduk di Emperan Pedalai Mansau itu akan menggunakan sumber bekalan air dari sungai terdekat sebagai sumber air bersih mereka. Sementara itu, Tuai Rumah Emperan Pedalai Mansau, Jocelyn Lia Endau berkata, rumah panjang yang bakal dibina itu akan menerapkan konsep rumah panjang tradisional kaum Iban. Jelasnya, rumah panjang itu akan dihiasi sama seperti rumah panjang pada zaman dahulu dengan produk tradisional Iban seperti manik, puak kumbu, lesung padi dan sebagainya. Jocelyn berkata dengan konsep inap desa, ia dapat menarik kehadiran pelancong sekaligus mempromosi kebudayaan masyarakat Iban. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Goram, Jefferson Jamit memberitahu beliau menyambut baik usaha itu. Tambahnya, dengan siapnya jalan raya penghubung dari Kapit ke Kanawit, ia membuka lembaran baru kepada daerah Kapit yang jika diusahakan dengan betul, boleh menjadi sebuah pekan ekopelancongan baru di Sarawak. Para belia harus mempunyai kesedaran bahawa kestabilan politik sesebuah kerajaan amat penting bagi memastikan pembangunan ekonomi dan perancangan kerajaan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Justru kelayakan had umur mengundi daripada 21 tahun kepada 18 tahun harus dimanfaat sebaik mungkin oleh golongan belia, khususnya dalam memilih sesebuah kerajaan memerintah. Tindakan seperti cuba-cuba untuk membuat perubahan bukan sahaja mampu menggadaikan masa depan negeri dan negara, malah mengakibatkan ekonomi mundur ke belakang. Berapa pentingnya
kestabilan politik di negara ataupun di negeri. Kerana ia akan menentukan ekonomi kita dan juga hala tuju pembangunan kita. Demikian menurut Menteri Muda Belia dan Sukan Sarawak, Dato' Snodan Lawan, yang juga Ketua Pergerakan Pemuda Parti Rakyat Sarawak PRS semasa sesi Town Hall Belia Dewan Undangan Negeri Dun Samalaju di Bintulu. Sementara itu, Adun Samalaju Majang Renggi dalam ucapannya menjelaskan belia merupakan generasi yang menjadi harapan pada masa akan datang. Maka sewajarnya belia mempersiapkan diri dengan ilmu dan maklumat yang betul agar tidak melakukan kesilapan. Dalam sesi town hall tersebut yang dipengerusikan oleh Ahli Parlimen Belia Malaysia, Debbie Gibson, selama lebih 2 jam itu, pelbagai isu berkaitan belia di kawasan Samalaju dan Sarawak dibincangkan. Kemudahan asas di kampung beradau akan terus dipertingkat. Menteri Muda Pengangkutan Datuk Dr. Jerry Susil berkata ini berikutan pertambahan populasi penduduk di kampung tersebut yang memerlukan pertambahan kemudahan asas. Antara kemudahan tersebut ialah jalan raya. Datuk Dr. Jerry menyatakan demikian ketika berucap dalam majlis perasmian projek transformasi luar bandar RTP Mambung di Kampung Beradau Siburan. Jelasnya meskipun bukan kampung tradisi, kampung beradau yang dibuka sejak 20 tahun lalu kini didiami masyarakat pelbagai kaum. Projek RTP tersebut melibatkan naik taraf 2 jalan iaitu Jalan Lorong Kerawit sejauh 530 meter dan jalan di Simpang Kakat, Kuari Batu 17 sejauh 510 meter. Projek naik taraf itu membabitkan kos RM350,000. Kesatuan Guru Sarawak STU memohon agar kerajaan negeri dapat mempertimbangkan pemberian vaksin COVID-19 kepada para guru selain Barisan Harapan apabila vaksin itu ada kelak. Presidennya Adam Parkash Abdullah berkata ini bagi memastikan sistem pendidikan dan pembelajaran pulih serta berjalan seperti biasa. Adam berkata beliau menyokong permohonan Ketua Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF Henry Tafo baharu-baharu ini yang menggesa masyarakat antarabangsa supaya golongan guru menjadi antara kumpulan yang diberi keutamaan menerima suntikan vaksin COVID-19. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media persidangan perwakilan Dwi Tahunan Persatuan Guru Sarawak 2020 di Kuching. Dalam perkembangan lain, Adam berharap kerajaan negeri melihat masalah kekurangan guru agama tempatan yang terlatih untuk mengisi kekosongan guru agama. Ketika ini, kebanyakan guru agama yang dilatih dan berkhidmat adalah berasal dari semenanjung Malaysia. Masalah timbul apabila berlaku kesukaran mendapatkan guru dalam bidang itu bagi mengisi kekosongan setelah guru-guru ini berpindah ke tempat asal mereka. Dalam majlis sama, turut diadakan memorandum persefahaman MOU antara STU dan Universiti Swinburne Kampus Sarawak. Menerusi MOU tersebut, ahli STU akan menyambung pelajaran dalam program Master of Arts MA TESOL dengan keistimewaan yang disediakan oleh universiti itu untuk meningkatkan kualiti para guru. Penyalahgunaan dadah oleh penagih tegar masih berlaku meskipun dalam tempoh pandemik COVID-19. Ketua Daerah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Daerah Kuching, Sharifah Azimah Said Ismail berkata, dalam tempoh Januari hingga November lepas, Daerah Kuching mencatatkan 636 kes pengawasan AADK atau peningkatan kurang 10% berbanding tempoh sama tahun lepas. Masalah penagihan sepanjang COVID ni ada peningkatan memandangkan kes-kes walaupun PKPB aktiviti itu tetap juga dijalankan di kalangan penagih-penagih ni lah. Tambahnya, berikutan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, sebanyak 150 kes untuk kemasukan ke Pusat Pemulihan Rawatan dan Penyembuhan CCRC terpaksa ditangguh. Ia juga ekoran perpindahan pusat rawatan itu ke bangunan baharu yang kini sedang giat dijalankan. Daripada jumlah itu, majoritinya adalah kes baharu yang melibatkan penyalahgunaan dadah jenis syabu. Kesemua kes dijangka dimasukkan ke bangunan baharu CCRC di Puncak Borneo Januari tahun depan.
Sharifah menyatakan demikian kepada media dalam majlis pelepasan lawatan ke rumah pelatih AADK bersempena program My Therapeutic Family, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Negara LPPKN di Kuching. AADK ujarnya akan terus berusaha menyantuni anggota masyarakat terutama dalam kalangan remaja dalam memberi kesedaran bahaya najis dadah. Sementara itu, Pengarah LPPKN Sarawak Syahriah Syahrul berkata program My Therapeutic Family MTF akan diperluas ke bahagian-bahagian lain di Sarawak tahun depan. Pada masa ini, program itu yang julung kali diadakan kerjasama AADK hanya melibatkan daerah Kuching sahaja. Seramai 30 orang dalam kalangan pelatih AADK telah disantuni oleh LPPKN untuk mengikuti program tersebut. Program MFT yang bermula pada bulan Oktober lepas dilaksanakan dalam 3 fasa, iaitu program bersama pelatih, program bersama keluarga dan program kumpulan sokongan keluarga. Syariah berkata program itu merupakan peluang kedua buat pelatih untuk meneruskan hidup tanpa dipengaruhi najis dadah. Objektifnya adalah untuk memperkasa pelatih dan menyediakan keluarga pelatih dengan pengetahuan dan kemahiran dalam membantu kelangsungan hidup pelatih. Ia juga bagi menyeratkan semula hubungan kekeluargaan melalui aplikasi berteknologi dan terapi serta memberi pengetahuan mengenai tingkah laku berulang kepada pelatih dan keluarga. Sebanyak 5 buah rumah pelatih AADK dilawati dalam program tersebut selain penyerahan bantuan berupa bakul makanan. Sekian berita bagi Sarawak hari ini. Saya Nuzlat Lahas. Hingga berjumpa lagi.